Tak apalah, ada basah sikit pun tak ada masalah. Ya. Jadi pada kata kita sayang Nabi ni, pertama sebut nama Nabi banyak-banyak. Yang kedua, buatlah apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Bila kita sebutkan, kita sebutkan tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, maka kena ikut. Tak ada pilihan, ikutlah. Tapi bila orang sebut, kau ni cubalah jangan bergaduh, cuba kau maafkan dia, sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ada ayat kita, itu Nabi, aku bukan Nabi. Bila sebut macam tu, kalau Nabi dengar, tentu Nabi kecewa, tentu Nabi kecil hati. Sebab kita ni patut ikut. Nabi diutuskan untuk bagi ikutan untuk itu ni, bagi rahmat, kita ikut aja. Dan kita boleh cakap macam tu, itu Nabi, aku bukan Nabi. Jangan, kena ikut Nabi. Sunnah Nabi, Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Punya sayangnya Nabi kat kita, Nabi bagi standard yang paling senang, paling ringan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, dia kata, bukan 10, bukan 50, bukan 1000, satu. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Sunnah yang paling senang, minum, makan buah tamar. Makanlah buah tamar. Dua makanan yang kena ada kat rumah orang Islam. Yang pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Tak sebab dia orang jaga hal rumah tangga. Buah tamar, aku lah nak terkedah dah. Buah tamar dan madu. Madu lebah, cakap dia terang Ustaz, madu lebah. Buah tamar yang paling baik sekali kurma Nabi, iaitu kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab rasanya, harganya mahal. Rasa tak ada masalah, sedap. Tapi sekarang semua dah mampu lah. Saya tengok rumah dah lawa-lawa, kan? Siap ada drive thru rumah dia. Gila tu. Jadi setakat buah tamar tu senang sangat. Air minum, Nabi gemar minum air masak. Tu sebab walaupun saya datang jauh, air masak juga. Bagilah kopi U ke apa. Kan, tak apalah, air masak. Jadi Nabi cara minum macam mana? Kalau ikut sunnah Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Cara Nabi minum adalah, Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh, bukan nak minum sangat, kena tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih pun tak apa, sebab nampak dia punya tertib. Sikit minum. Tapi kalau kita minum seperti ini, tu tak dapat pahala sunnah, tapi hilanglah dahaga. Kan? Tapi betul, cara Nabi minum tadi pun hilang dahaga. Kan? Cuma geram tengoknya. Kan? Air mahal ni. Alhamdulillah. Ya, tengok bagus orang sini. Tengok adab. Bagi gelas siap alas. Macam ni orang tua-tua dulu. Bagi gelas macam ni siap alas. Suami pun, seorang perempuan kena bagi macam ni. Isteri bagi, abang jemput minum. Jadi suami pun sambut, terima kasih lah isteri abang ni. Nampak adab. Ini bagi, mam, minum mam. Kau ingat ni kelab malam apa? Ni cakap betul. Tengok ni, orang madrasah ni tunjuk adab macam ni bagi, walaupun tak kena pasangan ni. Janji ada. Aduh, kena juga. Pasal betul lah. Tak adalah, dah betul. Cara Nabi makan. Dan satu lagi, bila makan, kita kena mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Pernah satu ketika Nabi lapar. Laparnya, mana nak cek makanan, Nabi keluar. Terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau ke mana wahai Abu Bakar?
Aku lapar Rasulullah, samalah dengan aku. Mari kita cari makan. Jalan-jalan tersempalah dengan Umar. Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau ke mana? Apakah gerangan kau kat mari? Apa kau buat ni? Aku ni lapar ya Rasulullah. Samalah kami pun lapar. Mari kita cari makan. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin ini jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari dalam peristiwa hijrah Nabi, waktu Nabi berhijrah sampai ke Yathrib, sampai Madinah, kan semua berebut nak panggil Nabi tidur bermalam ke rumah dia, dan Nabi pilih bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang dah pergi umrah, siapa pergi ke Madinah, dekat Babu Salam tu, dekat pintu masuk tu, dekat luar sikit daripada pintu tu, makna luar bangunan lah, luar daripada pintu ada satu macam tembok tinggi sikit. Ada seorang orang Arab tu dia jaga situ. Dia tak letak label apa pun. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila pergi ke sana, dia bagi salam, maka Abu Ayyub terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Sesungguhnya kami ni lapar. Ada tak makanan di rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Pada ketika itu, ni nak tunjuk sekali lagi, tak bagi faham kan? Ada tak makanan di rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar. Wah, ini melampau. Sindir ke kan? Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Dan Nabi sebut Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Nampak tu? Alhamdulillah dapat anak aku masuk universiti. Alhamdulillah dah bercucu dah aku. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Alhamdulillah selesai kenduri anak dengan ayahnya serentak. Kenduri nak pergi umrah. Saka buruk tak habis. Alhamdulillah anak aku dah habis belajar. Maknanya kita sebut. Itu juga adalah sunnah Nabi. Baik. Apa lagi sunnah Nabi? Nabi memberi salam, kita pun bagi salam. Jangan ni kena, kau tak nampak orang tua ni, bagi salam lah. Wah, orang tua ni. Kita patut tunjuk contoh. Assalamualaikum. Tak nampak pakcik di sini. Waalaikumsalam pakcik. Minta maaf kami tak perasan. Bak adab. Nampak tak? Bagi tahu. Jangan ingat yang tua je kena bagi salam oleh orang muda. Kita bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunat. Yang jawab salam wajib. Kejarlah pahala sunat. Tapi ada salam yang tak wajib jawab. Apa dia? Pertama, salam main-main. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tak payah jawab. Wit. Dengan Assalamualaikum. Tak payah jawab. Kedua, salam di tanah perkuburan. Tak perlu dengar jawapannya. Pergi kat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Lama tak nampak. Mahal kan? Itu dia. Yang ketiga, salam macam mana? Salam dalam tandas. Jangan bagi. Ada yang pergi R&R seronok sangat, lapat melepaskan hajat, dia masuk dah sampai toilet. Assalamualaikum semua. Yang tengah menyangkung meneran jawab ni. Salam. Tak ada kerja betul. Dan begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, tak perlu jawab. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mam. Jangan buat. Jangan. Huhara imam tu terlupa dia. Okey. Bagi salam dalam banyak keadaan. Walaupun Nabi adalah pemimpin nombor 1, Nabi yang bagi salam pada para sahabat. Tidak menjatuhkan maruah kita, bagilah salam. Bagi salam ni sunat. Itu sebabnya Nabi kalau jumpa sahabat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah satu ketika seorang sahabat menyorok balik tiang, balik tembok, sebab dia nak sergah Nabi dulu bagi salam. Dia ingat, dia senyap, dia tunggu Nabi sampai. Nabi Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu.
Ya Rasulullah, kau tahu ke aku dekat sini? Macam mana kau boleh tahu? Aku agak-agak je biasanya kau ada, aku bagi je salam. Nampak tak? Tengok, bagi salam. Begitu juga yang kedua, sunnah yang kita boleh tengok ikut Nabi adalah apa? Senyum. Nabi senyum. Senyum ni merupakan awet muda. Senyum ni awet muda. Kerana bila kita senyum, kita hanya menggerakkan 17 otot muka. Sedangkan kalau kita marah, kita berkerut, kita menggerakkan 43 otot muka tu sebab cepat nampak tua. Orang perempuan jangan selalu marah-marah nampak tua. Senyum aja. Senyum. Senyum nampak. Assalamualaikum. Salam. Berkawan. Senyum Nabi menghiburkan hati yang gundah gulana. Kita pun senyum-senyum. Kadang walaupun tak cukup gigi, senyum nampak kan. Allah kelakarnya. Terhilang masalah kawan. Senyum je, senyum. Nabi ni pernah seorang sahabat, dia punya seronok bercerita depan sahabat-sahabat yang lain, dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi. Masa Nabi tak adalah, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaku ni pahal, tak ada. Masa tu Nabi biarkan, sebab Nabi dari segi adab, Nabi beradab, Nabi jaga. Nabi tak nak rosakkan mood kawan tengah seronok bercerita, dia biarkan. Nabi senyum je. Dah habis tu Nabi perlahan tarik kaki Nabi. Nampak? Begitu juga seorang fakir bawa buah bagi dekat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima hadiah daripada aku ni, makanlah buah ni. Nabi pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Makan lagi. Dekat dengan Nabi masa tu, dengan fakir ni, ada sekumpulan sahabat. Semua berfikir, biasa Nabi dia ajak kita makan, hari ni tak diajak ni kita apa cer? Macam tu saya tak faham apa cer tu, dia tak cakap. Biasa Nabi ajak, hari ni tak ajak pula. Kan? Jadi akhirnya bila dah habis Nabi makan, berlalulah fakir tu tadi seronok sangat sebab apa yang dibagikan Nabi, Nabi makan habis. Kemudian sahabat-sahabat tadi rapat dengan Nabi, ya Rasulullah, sampai hati ke Rasulullah, biasa kau ajak kami makan sama, kenapa kali ni kau tak ajak? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Aku tak nak ajak kamu semua, takut nanti kalau kamu makan, kamu tak boleh tahan, mulut kamu terkeluar masam buah ini. Takut kecil hati fakir. Dan dalam masa yang sama, aku tak sanggup melihat sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan, Nabi jaga kedua-duanya sekali. Jaga fakir, jaga juga sahabat-sahabat. Nabi senyum. Dalam satu keadaan, isteri Nabi, bila Nabi pergi rumah isteri Nabi, sampai ke rumah ni dia tanya, dah sampai ke ujung tu, dah sampai ke giliran Aisyah. Isteri kat belum lagi. Lepas ni giliran ni pula Saudah. Pergi pula ke rumah Saudah, dia dah sampai ke giliran ni, giliran Aisyah belum lagi. Sebab Aisyah ni adalah antara isteri yang muda, yang manja dengan Nabi. Kemudian salah seorang isteri ni cemburu, dah sampai ke giliran Aisyah. Lebih kurang macam, kenapa lah kau tanya nama Aisyah kat rumah aku ni? Dia hampas je pinggan. Dalam hati lah dia tak cakap, dia hantar pinggan tu, pam, pecah. Berlari anaknya, kata, kenapa wahai ibuku? Nabi sambil tersenyum, dan Nabi mengutip bilah-bilah pinggan itu. Nabi sebut, ketahuilah anak daku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Senyum sampai kutip bilah pinggan yang dihampir tadi. Cuba kalau kita, isteri hampir pinggan marah kat kita, kita akan cakap, kau lain kali kalau kau nak hentak muka ni, bukan pinggan tu, pam, buma gagang kan. Kau tak puas tinggal aku cakap. Kan. Tapi Nabi tak, gentleman. Nabi kita gentleman. Nabi tenang, Nabi senyum. Nampak Nabi senyum. Begitu juga Nabi bersyukur. Bersyukur selalu, tadi saya ajar tadi kan, alhamdulillah. Dan Nabi sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebutkan. Pernah satu ketika Nabi di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Macam tu. Bukan Nabi takut isteri, tapi itu bahasa puitis. Sudikah kiranya kau izinkan aku bersolat barang seketika, wahai isteriku? Nampak?
Isteri pula jawab, tidaklah aku lebih suka andai kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini, wahai suamiku. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Oh, nampak macam tu. Jadi lepas ni boleh cuba guna ayat. Wahai isteriku, sudahkah kiranya kau izinkan aku pergi ke kedai mamak kat depan tu barang untuk mengerjakan roti canai barang sekeping 2? Macam tu. Isteri pun jawab, pergilah kau membakar. Tak. Isteri akan cakap, pergilah kau wahai suamiku, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus berada di rumah ini. Jangan balik lambat ya. Macam tu. Itulah. Jadi Nabi bila bangun, Nabi nak pergi solat, kemudian terdengar bunyi macam air menggelegak. Bunyi. Bunyi apa? Rupanya bunyi tangisan Nabi ketika ambil wuduk. Nabi menangis. Kemudian Nabi solat, Nabi menangis. Sampai Nabi sujud, Nabi teruk esakkan Nabi menangis. Dan bagi Nabi bagi salam, Nabi menangis. Nabi berdoa, Nabi menangis. Selesai, Aisyah bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau ni tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda aku mensyukuri nikmat dengan aku ni tidak berdosa? Nampak tak? Kita yang banyak dosa pun tak menangis doa. Macam mana? Paksa diri menangis. Betul? Ni nak bagi soalan bocor. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Hujung saya bagi. Soalan bocor ingatkan saya. Soalan bocor tu ingatkan saya. Ya. Jadi Nabi ni menangis, mensyukuri nikmat tidak berdosa tu. Nabi menangis. Sedangkan kita tak sama sekali. Malahan Nabi menangis kerana umat dia. Menangis kerana umat dia. Kemudian Nabi bersenda gurau. Jangan cakap Nabi ni serius sepanjang masa. Nabi pun bergurau. Nabi dengan isteri Nabi bergurau senda. Nabi bergurau. Nabi bersuap-suap. Kalau minum air itu Nabi tanya, tadi kau minum di sini kan? Kau minum dekat sini kan? Dia tengok bekas bibir isteri dia. Aku pun minum di sini. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan? Kat sini kan, aku pun minum kat sini. Mak bau mulut kau, dia kata. Itu masalah tu. Bau mulut pula tak tahan. Pastikan gosok gigi selalu ya. Kan? Bau baeng dia kata kan. Ya. Ya, Nabi macam tu. Nabi panggil isteri dia macam mana? Dengan penuh kelembutan. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahu. Apa lagi? Nabi main kejar-kejar dengan isterinya dalam rumah. Balik nanti buat. Dalam rumah tu, jangan kat luar. Yang itu bukan istiusul surau ke tu? Beria pula kat luar. Main kejar. Ada juga Nabi main lumba lari dengan isteri Nabi. Melumba lari. Ada hari Nabi bagi isterinya menang. Ada hari Nabi menang. Tengok. Mustahil Nabi kalah. Tapi Nabi mengalah bagi isterinya merasa menang. Tengok Nabi. Itu buat Jangan main nyunyuk. Dah tua-tua main nyunyuk. Anak dah lah tak ada rumah besar main nyunyuk. Isteri pun kira 1, 2, 3, 4 sampai 10, 6, 7 berbunyi pula ceret tu. Ceret ni apa tu dah tu. Aku nak buat apa tadi ya? Lupa pula nak cari suami tu. Lepas tu sampai petang nunggu suami tak balik. Mana suami aku? Tengok motor ada. Buat report polis. Polis pun datang. Dah koreh dalam almari tu. Yang suami lah masuk dalam almari, menyuruh dah lomeh pula. Mati. Jangan main nyunyuk. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Kita tengok Nabi macam mana. Nabi tadah ni, lutut dengan peha Nabi ni jadi tangga untuk isterinya naik kenderaan. Steady tak steady? Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timah? Terak patah pula satu hal. Jangan. Ya, kaji elok. Kemudian apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap dah.
Iya, dekat Simpang Renggam saya ceramah, menyaut makcik tu, tak muat besen. Siapa suka cari besen? Memang tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, apa pakai? Tentu besar. Imam pun saya cakap, jangan lama sangat besok ni nak pakai orang meninggal, dia katakan. Ya, Nabi dengan isteri Nabi tanpa surat benang tau. Isteri Nabi siram air pada Nabi, Nabi siram pada isterinya. Bila isteri dia siram pada dia, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Mbak, hoi, mesra Nabi. Nampak romantik. Kalau tak ada tu pun tak apa, dalam shower pun tak apa. Tak teraya menengoknya ustaz, tak apa. Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak. Mana pula laki aku? Tadi ada dia. Bang. Oh bang. Nak jumpa pergi dinding, mana pergi? Buka lampu, dah terbaring untuk terperanjat. Tak biasa. Tak apalah kan, bersenda gurau. Nabi dengan isteri Nabi, tak ada begitu juga Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi pula macam mana? Dengan sahabat-sahabat pun sama. Nabi dengan para sahabat, ada sahabat-sahabat bergurau bila makan buah tamar. Ada satu peristiwa tu makan buah tamar. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita, kita makan lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita. Kononnya macam dia makan banyak. Rupanya zaman Nabi dah berlaku. Bila makan dengan Nabi, makan buah tamar, biji tu time Nabi pandang tempat lain, dia letak kat pinggan Nabi. Nabi pandang tempat lain, letak kat pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh ni. Pinggan para sahabat ni kosong. Dia letak, semua letak. Akhirnya seorang bersuara, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Tapi masa tu Nabi tak adalah balas balik. Nabi kata, kau yang letak sini tak? Nabi senyum, Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan. Terkena kita dia. Tak payah pula, tak ada biji langsung dia. Tengok cara Nabi. Nabi bergurau tak kasar. Nampak? Tu Nabi. Begitu juga bersedekah. Nabi banyak bersedekah. Kan? Bersedekahlah kita, tolong. Tengok madrasah ni, tengok punya lawa. Mana tabung? Tabung kan dekat mana? Dekat luar. Tengok punya steady. Tabung letak kat luar. Masukkanlah. Tengok madrasah macam ni punya cantik, kapet punya tebal. Tengok aircon, sharp. Sharp. Suhu 19 saja. Sejuk ni semua bil nak kena bayar. Kan? Jadi sumbangkan. Tak boleh bagi RM1, bagi 10. Tak boleh bagi RM10, bagi 100. Tak apa ada ustaz, lurutkan segala ni, gelang, cincin masuk dalam tu. Tak pun bagi handphone. Pandailah JK nanti. Nak format kan jual, tolak kat kedai Cina tu dapat berapa. Sedekah. Sebab Nabi pun bersedekah. Kemudian jaga silaturahim. Jangan memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Jaga. Ni nak pesan. Tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang besar. Namanya pilihan raya. Nak pesan sangat-sangat. Ni bukan cerita apa. Apa juga yang berlaku di luar sana, Mangkah ke Bangkah sana, Pangkah sini, satu pesan, tolong jangan berpecah-pecah. Tolong. Datang madrasah, datang surau, datang masjid, kita tautkan hubungan. Kalau berbicara soal politik boleh menyebabkan kita bergaduh, baik jangan cakap. Nabi dah pesan, kalau kamu tak ada benda baik yang kamu nak sebut, baik kamu diam. Tolong jaga. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tak usah nak sebut-sebut. Ya, masing-masing ada pandangan masing-masing. So dah makan Pangkah, sudah balik dah, senyap dah. Tak payah kalah. Tak payah kau nganjing-nganjing dengan kawan tu. Tak payah. Ya, jaga, tolong jaga silaturahim. Lagi satu, jangan disebabkan oleh satu perkara yang tak ada apa-apa ni, kadang-kadang kita memutuskan hubungan antara satu sama lain. Jangan. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia akhirat kena, iaitu dosa berderhaka pada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jaga. Kemudian sabar. Sabar banyak-banyak. Nabi ni memang seorang yang penyabar. Nabi berjalan-jalan, tiba-tiba ada seorang makcik tua yang buta, maki hamun Nabi, setiap hari memaki hamun Nabi. Sahabat nama letak-letak geram. Nabi kata jangan, biarkan. Sabar. Hari kedua macam tu, lalu memang kena maki macam-macam.
Tiba-tiba satu hari tengok makcik tu tak ada. Mana pergi makcik tu? Seorang sahabat kata, padan muka dia Rasulullah. Dia dah sakit, dah terbaring, dah padan muka dia. Nabi kata, jangan, tak baik. Apa Nabi buat? Nabi pergi ke rumah dia. Nabi suapkan makan kepada orang tua. Tanpa pengetahuan orang tua tu, yang Nabi ni yang menyuapkan dia, yang dia maki hari-hari tu. Setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, wahai puteriku, apakah amalan yang biasa Rasulullah buat semasa dia hidup yang kau tahu? Dia buat ini, dia buat itu. Dan salah satunya, dia pergi ke rumah orang tua yang buta tu, dia suapkan dia makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cuba buat semua yang Nabi buat. Dia pergi ke rumah tu, salah satunya pergi ke rumah orang perempuan tua tu. Dia kenal orang perempuan tua ni yang selalu maki hamba Nabi. Dia ambilnya roti, dia cecahnya dengan air biar lembut, kemudian dia masuk dengan penuh kelembutan pada mulut makcik ni tadi. Bila masuk dalam mulutnya, dia luahkan dia. Cuy, dia kata, mana orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar rasa dia suap tu dah lembut sangat dah. Tapi Nabi dengan tahap kena maki hari-hari dengan perempuan ni, dia boleh suap lagi lembut daripada apa Sayyidina Abu Bakar buat. Tu yang menangis Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, ketahuilah sesungguhnya orang yang menyuapkan kamu itu adalah Muhammad, dan baginda telah pun wafat. Menangis perempuan tu, dan perempuan tu memeluk agama Islam. Nak cerita setelah Nabi wafat pun Nabi boleh kembangkan syiar lagi dengan kisah-kisah Nabi. Di situ. Cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan orang yang hari-hari maki hamun gitu, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Kalau pakai sudu tu dia gadak apa ketakak tu sampai mati. Tapi Nabi tak, dengan penuh kelembutan. Itu yang tadi saya nak cerita tadi apa? Saya nak cerita tadi tentang apa? Apa dah saya nak cerita tadi? Tentang soalan bocor. Atas dunia ni kena menangis kenapa? Nangis sebab Nabi, kerana Allah dan Rasul. Sebab digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Mukasyafatul Qulub ni, terlalu banyak berita-berita baik dan gembira untuk umat. Cerita tentang syurga, senangnya nak masuk syurga, kan? Macam mana nak mengelakkan neraka, semua ada. Jadi digambarkan bagaimana ketika Nabi ni dapat menyelamatkan. Tadi kita cari ummati, sambung tadi kan, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah, katalah kita dapat ikut Nabi. Kita berada dalam golongan 70,000 yang bawa 70,000 lagi, dan setiap 70,000 tu bawa lagi 70,000. 3 layers, 3 layer, 3 lapis. Dan semua ikut Nabi ni. Nak masuk syurga ni ikut Nabi ni. Tiba-tiba terdengar satu bunyi ngauman yang sangat kuat. Bunyi apa? Ngauman api neraka. Kuat betul bunyi tu sampai berdesing telinga, tak tahan. Bunyi ngauman api neraka. Kira-kira 700 tahun perjalanan lagi belum sampai, tapi bunyi dia dah macam tu. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang beribadah, bersolat, berzakat kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api tu. Nabi sebut lagi, pergilah kau wahai api neraka, demi ibadah umatku ni, pergilah kau. Tak, makin dekat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi jadi buntu. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril datang membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah segelas air ini dan kau siramkanlah kepada api itu. Nabi ambil dan Nabi siramkan kepada api itu. Tiba-tiba api itu menjadi reda. Maka Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku tadi? Ketahuilah wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu yang cakap tadi soalan bocor. Atas dunia menangis, orang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan, sesiung. Biar menangis kerana Allah. Pedulikan lelaki ni nak buat apa, kita menangis kerana Allah. Faham? Pedulikan. Dia nak apa, setuju je. Faham? Contoh, marah terus. Saya cuba je, tak lepas. Tak adalah maksudnya memang tu menangis kerana Allah. Sebab apa? Digambarkan nanti bila disebut, masuklah kau ke dalam api neraka.
Nak masuk dalam neraka, tiba terdengar satu suara, jangan ya Allah, kerana dia di atas dunia dulu pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Siapa yang bercakap tu? Sehelai rambut orang yang nak masuk neraka tadi bersuara. Dia kata dia pernah dulu menangis atas dunia. Masa dia mengalir air mata tu terkena dekat rambut tu jadi saksi. Jadi sebabkan dia pernah menangis kerana Allah, masuklah kau ke dalam syurga. Nampak? Ya? Tapi malam kan tidur, kalau kita bangun beribadah, tak payahlah ditadah dengan rambut tu. Maknanya nak beritahu air mata tu yang keluar tu dah jadi saksi dah. Ya? Digambarkan Nabi ni sayang sangat kat kita. Nabi sayang kat kita. Pernah satu ketika Jibril datang. Pucat muka Jibril. Kenapa wahai Jibril? Wahai Muhammad, aku tadi melihat bagaimana Allah memerintahkan penjaga neraka untuk menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai menjadi hitam. Kalaulah terbuka sedikit saja pintu neraka itu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan. Punya teruk. Bagaimanakah keadaan neraka itu wahai Jibril? Jibril pun cerita, oh neraka ni ada 7 pintu wahai Muhammad. Pintu pertama untuk orang menyembah api, ini untuk orang munafik, ini untuk orang kafir, ini untuk orang begini. Sampai pintu ke-6 saja dia cerita. Tiba-tiba nak cerita pintu yang ke-7 tak teramak. Pintu ke-7 macam mana Jibril? Ceritalah dengan aku. Khabarkan pada aku wahai Jibril. Dengan berat hati akhirnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriak Nabi, menangis sampai pingsan, terjelepuk di pangkuan Jibril. Bayangkan Nabi menangis sebab mengenangkan umat dia. Kemudian Nabi terjaga. Nabi terus tanya, aku tahu ada satu pintu untuk umatku, tapi aku nak tahu, ada tak seorang umat aku yang akan masuk ikut pintu tu? Sesungguhnya ada wahai Muhammad. Maka sedih sangatlah Nabi. Nabi terus masuk ke dalam rumah. Nabi tak bercakap. Nabi menangis. Seminggu, dekat 2 minggu Nabi tak bercakap dengan orang. Nabi menangis, Nabi sedih. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi tidur, Nabi nangis. Mengenangkan nasib umat. Ketika Nabi nak wafat, Allah hantar malaikat maut. Allah pesan dekat malaikat maut, kau pergi ke rumah kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, pakai lawa-lawa, pakai wangi-wangian, kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu lah. Minta izin. Rumah kita tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba dah depan muka kan? Tak ada pek tangguh dah. Maka pada ketika itu malaikat maut bagi salam. Kemudian Fatimah memberitahu kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, tidak pernah kulihat orang tu agak tinggi, mukanya agak tegas, pakaiannya cantik sekali. Aku tak pernah jumpa dia sebelum ini. Nabi sebut, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, dan itulah yang akan mengurangkan nilai dan jumlah jemaah yang ada di atas muka bumi ini. Itulah dia malaikat maut. Menangislah Fatimah kerana tahu bahawa masa ayahandanya sudah hampir tiba. Panggillah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi pun tanya, mana Jibril? Biasa Jibril ada. Rupanya malaikat Jibril dah menyuruk dulu, sebab tak tergamak nak tengok nyawa Nabi nak kena cabut. Tapi sebabkan Nabi tanya Jibril mana, muncul Jibril. Ada apa wahai Muhammad? Aku ada di sini. Wahai Jibril, hiburkanlah hati aku ni. Tak adakah apa-apa yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau, malaikat dengan bidadari semua sedang menghias syurga untuk kau. Maka Nabi jawab, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau, malaikat dengan bidadari dah berbaris panjang ni, semua nak menyambut ketibaan kau ke syurga. Nabi kata, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya, wahai Muhammad. Tersenyum Nabi, Alhamdulillah. Bila Nabi kata, wahai malaikat maut, rapatlah pada aku, cabutlah nyawaku.
Ketika cabut nyawa Nabi, Nabi berteriak. Sakit yang sangat-sangat. Proses sakaratul maut ni ditarik daripada kaki nak bawa ni, menjana ke dalam segenap urat saraf ni. Bila tarik sakitnya, ya Allah. Dan Nabi suara, bagaimanalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Nabi fikir umat dia lagi. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Dan Nabi berdoa, ya Allah, Kau berikanlah ke semua kesakitan umatku itu, bagilah ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni, ya Allah. Sampai macam tu sekali. Tu sebab ada pandangan kata, kita bila dicabut nyawa, sakit tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je. Sakit tetap sakit, kerana 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Punya sayang Nabi kat kita. Tu sebab tak patut sangat kita tak sayang Nabi. Digambarkan bagaimana ketika dah mati semua nanti, sebelum nak kiamat, dah cabut nyawa semua cabut, tinggallah malaikat cabut nyawa malaikat juga. Akhirnya tinggal malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat maut, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, baru dia tahu, ya Allah, sakitnya. Maksudnya dia kata apa? Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, tentu dulu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, aku akan cabut lembut lagi. Rupanya dulu tak lembut lagi, sebab sakit. Nampak? Kekasih Allah pun dicabut nyawa sakit. Ini kan pula kita yang banyak dosa. Tu sebab banyakkanlah kita menginsafi, kan? Sebenarnya Nabi ni, kita ni akhirat besok, kita ni bergantung pada Nabi. Nabi satu-satu Nabi tak pernah doa, lingkuplah umat aku ni, kau benamkanlah mereka dalam laut, kau tenggelamkanlah mereka. Tak pernah Nabi doakan kita macam tu. Tetapi kuota doa yang macam tu Nabi bawa, bring forward, bawa ke akhirat. Nabi Allah jadikan dia sebagai satu syafaat nak bagi pada umat dia. Tu sebab umat-umat lain, Nabi-Nabi lain, bagilah kami jadi umat Muhammad, semua minta, tak dapat. Kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku jadikan kau sebaik umatmu, sebagai sebaik-baik umat. Tu tanya, sebaik-baik umat kan? Bergaduh kau jual. Jangan cerita dengan kawan-kawan, adik-beradik pun bergaduh. Macam mana? Kan? Saudara mara pun tak baik. Nampak? Sebabkan harta, disebabkan hati pusaka, bergaduh adik-beradik. Ada. Macam-macam. Tu sebab kata, kita jadi umat yang terbaik, buktikanlah. Kan? Dan pada ketika itu Nabi akan pegang panji liwaul hamd, yang mana para anbiya dan mursalin semua bernaung bawah panji yang sama. Nabi kita ketua. Hebat. Tu sebabnya kita kena bersyukur jadi umat Nabi. Jadi makna kata kita ni nak bergantung kepada apa yang kita nak pada Nabi akhirat besok. Syafaat, bukan syafikah, syafaat. Ya. Jadi dua yang paling penting malam ni, hidupkan sunnah Nabi, selawat banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan. Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Saya ceramah dekat satu surau kat Kuala Pilah tu. Apa maksud selawat? Makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah tu. Cik tu dia sahurnya aku. Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu sebab Nabi kata, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah dan malaikat akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal yang diberikan itu. Kalau bergalih-galih tempat duduk tu, makna dah lah tu kan. Kejap melunjuk, kejap macam ni, kejap tengok jam kan, resah gelisah kan. InsyaAllah. Lagipun makro, kita tambung lagi ceramah kita ni dengan tahap makanan dah tersedia. Jadi itu saja. InsyaAllah siapa yang ada soalan nanti hantar hantarkan kepada media sosial, Facebook ataupun pada TikTok ataupun pada Instagram. Jaga perangai elok, jaga perangai elok, jaga nama baik Islam, agama, jaga. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, sedikit makluman kepada siapa yang ada masa sekarang, lepas semayangan kat luar sana ada satu meja ajaib.
Kat atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Iaitu yang pertamanya, ada satu telekung lah, sejadah muka. Sejadah muka yang kecil tu. Sebab mana yang orang perempuan terutamanya, atau orang lelaki yang tak boleh sejadah yang baldu yang bulu-bulu tu kadang-kadang allergic. Jadi ni ada sejadah kain, cantik, harga kat luar 18. Malam ni hamba Allah tu jual 15 saja. Kemudian kedua, sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap tak boleh berhenti. Sedap sungguh, mengeletek-ngeletek nyawa sedap ni. Orang Singapura biasanya tak sempat makan dengan nasi, dia katakan tu, tapi dah habis kot sambal, tak tahu ada ke tak. Kalau tak ada, ambil nombor telefonnya lah, nanti order. Kemudian begitu juga satu lagi, susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham Loading lah. Susu kambing campur kurma, campur madu lebah. Madu diizinkan tu. Jadi yang pertama, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Teluk Intan. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pada ulu hati, minum sekali je pagi, insya-Allah cukup. Kemudian baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, mana dah mula semangat kursi boleh ikhtiar, insya-Allah. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit. Ingat, dia minum, bukan mandi, minum. Dan dia baik untuk orang yang mengandung, baik untuk ibu, baik untuk baby, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Itu juga dia baik untuk perempuan yang hormon merayau-rayau tu, kerja awal, kerja lambat, kerja tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu tak salah, carilah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Malam ni dia offer, siapa beli satu 45, beli dua 90. Tak adalah, beli satu 45, beli dua 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, boleh QR Pay dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya. Sepada-pada itu payah melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak berjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanah terang di laut, sampan kelok mudik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjung menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, yang baik datang dari Allah SWT. Nukurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.